Ni dia punya ni. Kita tengok enjin pula. Alright. Dah berkilat sekarang. Tu hari datang kotor kan. Berdaki-daki. Tengok teruk gila. Sekarang dah cun lah. Okey. Tapi kalau macam hari tu kan kotor gila tu, macam mana kalau nak basuh? Kalau kereta-kereta lama ni kan, senang tak? So kalau mana-mana enjin kereta pun kita kena ada precaution step lah sebelum kita buat. Untuk kita nak cuci enjin, sebab benda ni critical punya parts kan. Kalau ada short ke, kena air ke, habis lah. Kita kena ganti lah, nak tak nak pun. Memang kesalahan daripada kita. So first step untuk kereta KE ni, khas kereta KE ni, sebelum kita basuh, kita pastikan enjin dia tak panas lah. Sebab kita akan gunakan chemical nanti apa semua, chemical yang khas untuk kita cuci enjin, buang daki apa semua. So kita start pagi tu, kita bawa ke depan, kita akan biarkan sekejap biar dia sejuk, cool down dulu. And then kita akan check lah. Macam kereta-kereta lama ni kan, tengok, saya pun tak tahu fuse box dia mana. Fuse box dia mana kan. Ni kat sini pun ada fuse. Ni bateri. Ni ada wayar macam wayar bersambung-sambung ni. Semua ni kena alert lah. Macam ni dia punya connector, wayar-wayar sambung ni. Ni paling penting ni, coil dia ni kan. Coil dia ni, lepas tu air kan boleh masuk dalam ni kan. Takut air tu masuk. Hari tu tutup ke tak? Hari tu tak tutup. Tak tutup? Ada cara dia. Ada cara dia. So kita cerita ni caranya ni. Kita cerita sharing sikit. Tentang cara nak basuh enjin kereta lama kan. So kita dah make sure tak ada macam bekas wayar-wayar potong ke apa semua kan. And then kita kena blank lah. Blank ni maksudnya contoh macam air filter ni. Air filter ni kita kena balut dengan plastik lah. Anything lah, balut dengan plastik ke, ada macam wrap ke apa ke, kita boleh balut supaya air tak masuk dalam ni. So kalau tak nanti dia intake dia sedut kan, ada air dalam tu. Habis lah, rosak lah nanti dia punya intake dia. Alright. So yang lain-lain kita akan basuh macam biasa. So penggunaan chemical kita tak pakai lah chemical yang warna merah, yang low grade apa semua. Kita akan pakai degreaser, multi-purpose, yang high grade punya barang lah. Macam kita guna sekarang ni Anti-Rim punya produk dengan Osram punya degreaser dengan multi-purpose. Tu memang ada bancuhan khas dia. Dia akan bagi tahu dekat labeling dia, kalau nak cuci enjin berapa banyak kita nak kena bancuh. Kalau nak cuci interior pun boleh, tapi ada bancuhan khas dia. Mungkin 70 air, 30 chemical, 50-50. So benda tu akan menyelamatkan, especially part-part hitam ni lah. Kalau kereta lama kan dia tak banyak part hitam kan. Tapi part-part hitam ni macam ni, kalau kena chemical merah pernah jadi macam berbelang, putih, bercapuk kan. Dia akan jadi macam tu lah. Kalau chemical tu terlalu kuat, dia kena dekat part-part macam ni, nanti dia akan jadi yang meleleh lah. Nampak kesan dia. Dia jadi berkesan. Biasa kalau kena alloy, macam ni alloy kan, alloy ataupun besi, dia akan jadi berbelak, bertumpuk. Lepas tu dia biarkan habis tu lambat cuci. Lepas tu kena pula enjin tengah panas, spray berasap keluar kan. Itu lagi tak boleh lah. Maknanya step tu kena betul lah kan. Yes. Walaupun kadang kita pakai chemical high grade pun, enjin panas pun tak boleh juga. Yang penting enjin kena sejuk. Alright. So lepas kita dah cuci, kita bilas apa semua, cuci macam biasa je, pakai berus apa semua kan, sabun, tembak chemical apa semua, cuci sampai bersih. And then sebelum start, kita keringkan dulu enjin ni. Kita keringkan dulu pakai compressor air tu, compress air tu. Tapi sebelum kita nak keringkan bahagian-bahagian lain ni yang tak penting ni, kita keringkan dulu ni. Ni penting. Ni penting. Ni bateri ni penting, fuse box ni. Ni coil ni kan air masuk bawah ni kan. Keringkan betul-betul. Mana konektor yang ada ni, sebaiknya keringkan tu dulu. Jangan ada yang basah-basah. Walaupun kita tahu konektor tu apa ni, kalis air, tapi takut ada crack ke, benda tu reput ke apa kan. So kita keringkan tu dulu. So kalau takut juga nak start, jemur tengah panas. Tolak kereta pelan-pelan, jemur tengah panas, confident dah kering 2-3 jam, baru kita start. Ini cara untuk kita nak elakkan daripada kereta short ke, ada barang-barang nanti akan rosak ke apa ke kan. Inilah cara dia. Betul. So far sekarang dah boleh start dah boleh start lah. Semalam dah start lah. Alright. So yang lain lepas kita dah cuci, nanti ada part-part hitam ni macam kusam sikit kan, wire-wire ni. So kita akan pakai dressing punya enjin lah, engine dressing lah. Engine dressing tak kisahlah nak pakai brand Maguire ke apa-apa ke, as long dia untuk engine punya, okay, no problem.
So dekat hang punya kedai ni memang kira kalau kereta hantar dia boleh buat daripada A to Z lah. Kalau macam untuk buat detailing, yes. Tapi kalau untuk buat cat pun kita boleh buat cat, tapi kita akan hantar bengkel lain lah. Kita akan hantar ke bengkel makruf tu lah. Nak touch-up bumper ke, nak touch-up cat sikit ke apa kan, kita akan hantar kat dia dulu, dia touch-up cat sana, and then kita bawa kat sini. Dia tak boleh campur. Bengkel kan dia berabuk kan. Sini memang kita akan clean je lah, buat benda clean je. Yang bengkel makruf dia kata tadi, bengkel yang cat kereta ni lah. Saya dulu kerja sana. Lepas tu tak tahan nak buruk. Tu buat benda ni. Okey. Alright. Okey. So hari tu pun kita dah cerita dah pasal detailing untuk kereta ni. Sekarang memang dah berkilat habis. Ni dah boleh ready untuk join event. dah boleh pergi event lah kan. Kilat kan. Okey. So mungkin ada orang nak tahu juga apa hang punya package yang ada lah. Setakat ni kalau kita ada package yang untuk tunjuk situ. Boleh? Tunjuk kat sana. So senang nanti kalau ada orang ada berkenan, boleh datang terus. Datang kat sini terus. Kita ada coating punya package. Coating, kita ada basic, ada premium, ada signature. Kalau macam kereta KE ni kita buat yang signature package lah. Sebab kita akan pakai 3D punya coating. Lepas tu proses kita lagi cantik, kita buat leveling apa semua. So premium pun polishing sama juga dengan ni, cuma coating je lah berbeza. Basic ni yang paling, kalau orang nak bajet rendah lah, bawah 1000 punya package kan, kita bagi yang package basic lah. Tapi kalau macam dia tulis kat sini kan, 5 years warranty, 3 kali maintenance. So kalau ni 3 kali maintenance ni, contoh dalam within 5 tahun ni, abang nak datang untuk buat maintenance. Maintenance ni macam saya cakap itu tadi lah. Kita nak touch up coating, ada tar spot ke, ada watermark ke apa kan, untuk apply sealant, boleh datang. Ataupun contoh bumbung abang tu ada bekas tek burung 2-3 tempat kan, so kita nak clear kan tu memang kena polish. So kita akan polish satu bumbung, kita record balik bahagian bumbung saja. Tapi yang lain-lain tu kita akan buat maintenance juga lah. Kita akan buat water spot, kita akan apply sealant, tu yang kita akan buat lah. So dalam ni package premium 3 tahun, yang ni 2 tahun. Lain-lain pun kita ada juga polishing dengan wax saja. Polishing wax pun ada juga. Nak ada one step punya polish pun ada, nak detail punya polish pun ada juga. Kalau basic package ni, kalau yang one step ni biasanya kalau kereta-kereta baru nak buang bekas lele watermark tu sikit-sikit kan, sesuai lah. Tapi kalau kereta lama nak buat basic, kita tak sarankan lah. Sebab nanti dia macam orang panggil dia sorok cala sikit. Kalau nak betul-betul cala tu hilang, kena yang buat yang detail punya polishing lah. Faham. And then kita ada headlamp restore. Contoh lampu kusam ke, nak buat smoke kan, macam ni kita boleh buat smoke. Ni smoke, ni kita restore jadi transparent balik pun kita buat juga. So mana-mana kereta lampu dia yang dah kusam tu, jangan buang dulu. Bawa ke sini, kita gosok, kita spray baru. Kita akan pakai Aika punya headlamp punya lens tu, cat dia tu. Dia ada macam-macam warna, kuning ada, merah ada. Tapi yang kita ada setakat ni memang permintaan banyak warna super black dengan transparent lah. Faham. So harga dia kat sini, harga semua ada. Ataupun korang tengok je dekat page FB dengan dia punya Instagram, Karbide Detailist ataupun Karbide Auto Detailist lah. Ada lah nombor brother ni jugalah dekat Instagram dengan Facebook kan. Kat Instagram pun ada, kat sini pun ada. So kalau macam tinted pun kita ada juga, tapi tinted kita sub lah. Kalau macam kereta baru datang nak buat coating, nak buat tinted, pun kita ada buat juga, tapi kita akan panggil member kita orang tu untuk pasang. Setakat ni kita ada yang ada nano ceramik dengan yang sputter film saja. Kita memang ambil yang memang betul-betul reject panas. Nanti kan kalau kita ambil yang mid range pun kan kata tak panas pula kan. Kata tak sejuk pula kan. So kita ambil yang nano ceramik dengan sputter film saja. Alright. So kita pun dah banyak information yang kita dapat untuk episod kali ni. Kereta pun dah siap, saya pun nak bawa kereta ni balik rumah. Nanti kalau ada event-event apa-apa, kita join lah kereta ni. So rasa tu je kot. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih support. Korang boleh follow dia punya social media untuk
package yang menarik. Ada promo tak sekarang? Kita orang last buat promo 2 tahun lepas. 2 tahun lepas? So far tak ada orang minta promo tak ada lah. Tapi orang minta diskaun tu kita boleh nego lah. Okay. Sebab kadang orang datang memang nak hasil macam gini kan. Cakap bang kalau nak hasil gini barangnya macam gini lah. Tak boleh lah nak murah-murah kan. Payah juga lah. Kita orang pun workmanship kan. Okay, betul. So, tapi kalau nak nego kita boleh nego. Nego harga. Jangan risau. Jangan minta free lah. Bayar sikit. Okay. Alright. So kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, alright. So ini kira hasilnya. Wow, kilat hujan pula kan. Nampaklah water beading semua kan dah di coating. Berkilat. Terbaik. Kalau matahari terik lagi kuat.